Nama saya Chong Kai. Nama saya Farid Ashraf. Hari ini kita akan menyampaikan kuasa-kuasa besar dalam tamadun Cina. Apakah perluasan kuasa dalam tamadun Cina? Perluasan kuasa juga telah membawa kepada kelahiran empayar pada zaman dinasti Qin, iaitu pada era pemerintahan Shi Huangdi yang berjaya menyatukan seluruh kerajaan kecil di China. Shi Huangdi telah melaksanakan korak pemerintahan secara autokratik, iaitu tegas dan mutlak. Apakah ekonomi dalam tamadun Cina? Bergantung kepada pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Sejak zaman Tenggala telah diperkenalkan untuk membuat batas. Apakah pendidikan dalam tamadun Cina? Terdapat 3 peringkat pendidikan, iaitu tahap pendidikan kaidu pembelajaran. Matlamat utama pendidikan tamadun Cina adalah untuk lulus dalam peperiksaan awam kerajaan. Peperiksaan ini dijalankan dalam 3 peringkatan daerah. Tahap pertama Suitai setaraf dengan ijazah pertama, diadakan 2 kali dalam tempoh 3 tahun. Sesiapa yang lulus pada tahap ini layak menjadi pegawai kerajaan untuk ijazah pertama, sementara ijazah ketiga layak menjadi pendidikan. Pengendalian peperiksaan awam diadakan dengan ketat. Sistem peperiksaan awam Cina merupakan yang tertua sekali di dunia. Apakah falsafah dalam tamadun Cina? Falsafah Cina menekankan hal berkaitan hubungan manusia dengan manusia lain. Antara sumber falsafah ialah Confucius dengan ajarnya Confucianisme, Lao Tzu, Tuimi, dan Mo Tzu. Apakah sains dan teknologi dalam tamadun Cina? Di China, konsep-konsep seimbangan kuasa yang lain membolehkan seseorang sehat digunakan dalam perubatan tradisional. Apakah seni bina dalam tamadun Cina? Tembok besar China untuk bertahan di China dibina sejak zaman dinasti Zhou. Apakah bahasa dan kesusastraan dalam tamadun Cina? Terdapat 7 dialek utama di China, yaitu Mandarin, Wu, Wuhanese, Jiangxi, Hakka, Cantonese, dan Hokkien. Terima kasih. Hari ini kita akan menyampaikan kuasa-kuasa besar dalam tamadun India. Nama saya Tan Renta. Nama saya Low Zon Wei. Apakah perluasan kuasa dalam tamadun India? Tokoh perluasan kuasa dalam tamadun India dimulakan oleh pemerintahan dinasti Maurya, iaitu Chandragupta Maurya. Kejayaan Chandragupta yang dapat membentuk empayar adalah disebabkan mempunyai pasukan tentera yang besar, 600 ekor gajah, 1,000 orang tentera berkuda dan 10,000 orang infanteri. Beliau telah berjaya menguasai seluruh India Utara. Setelah menggugurkan kedudukannya, beliau berjaya menakluk Punjab dan menewaskan Seleucus. Kemudian agenda perluasan kuasa di India diteruskan oleh anaknya, iaitu Bindusara. Bindusara telah meluaskan empayar Maurya ke Mysore di bahagian selatan India.
Apakah peningkatan ekonomi dalam tamadun India? Wujud hubungan perdagangan luar dan dalam antara pusat perdagangan yang penting termasuklah Angga, Kalinga dan Karusa yang menghasilkan senjata, ganting, emas, berlian dan mutiara. Wujud beberapa pelabuhan yang penting antara Tamralipti, Kastashala dan Kadura di bahagian timur serta Roch, Kouch, Kayan dan Kumba di bahagian barat. Persatuan perdagangan dan perusahaan wujud di setiap bandar untuk tujuan mengawal harga, mengawal kualiti barangan, mengawal gaji pekerja. Okey, Yenta, apakah peningkatan sosial dalam kuasa dalam tamadun India? Peningkatan dalam bidang pendidikan bermula pada zaman Vedic. Pendidikan pada zaman ini berteraskan agama Hindu adalah untuk manusia menghadap hari selepas mati. Ditekankan untuk mendalami kitab-kitab dan mempelajari bahasa Sanskrit. Kaedah merupakan bagi mendalami kitab-kitab Veda. Pendidikan cuma diberikan kepada kaum lelaki manakala kaum wanita tidak diberi peluang untuk belajar. Pada awalnya tempat belajar hanya di istana dan rumah, kemudian apabila berkembang dengan baik, pusat pendidikan tinggi telah dibina iaitu untuk pertama sekali tertubuhnya College Brahman. Pada abad pertama masih wujud universiti yang pertama iaitu Universiti Taksila dan Universiti Nalanda pada abad kelima Masihi. Untuk mencapai taraf Brahmin yang berpendidikan, seseorang harus menghafal pelbagai buku agama khususnya kitab Veda yang mengandungi pelbagai peraturan ritual, mentera dan lagu-lagu agama. Selain itu mereka mempelajari karya saintifik dan falsafah. Apakah falsafah dalam tamadun India? Dalam tamadun India, ia wujud dalam dua bentuk pemikiran iaitu kumpulan yang bersumberkan kitab Veda yang menolaknya. Kitab Veda terdiri daripada Rig Veda, Yajurveda, Samaveda dan Atharva Veda. Falsafah bukan aliran Veda bersumberkan ajaran cewaka Jainism dan Buddhism. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Christina Sam. Saya Tawan. Hari ini kita akan menyampaikan kuasa-kuasa besar dalam tamadun Melayu. Saya akan bertanya tentang agama dan kepercayaan, pendidikan, bahasa dan kesusasteraan, perundangan, politik dan pemerintahan, sistem kekeluargaan, dan adat dan cara hidup. Pertama ialah agama dan kepercayaan. Tamadun Melayu meninggalkan ajaran agama Hindu, Buddha dan kepercayaan animisme. Daripada mempercayai roh, semangat dan dewa-dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa, percaya adanya nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat dan kitab-kitab suci. Sembahyang, puasa, mengeluarkan zakat dan menunaikan rukun haji. Merayakan hari-hari kebesaran Islam seperti mengadakan sambutan Maul Hijrah, sambutan Maulindo Rasul dan Nuzul Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan ilmu tafsir. Anak-anak dididik dengan cara hidup Islam, keyakinan yang berteraskan tauhid. Kedua ialah pendidikan. Golongan membawakan menerima pendidikan yang sama seperti golongan atasan. Sistem pendidikan yang bermula di istana mula beralih ke beberapa institusi pendidikan Islam seperti pondok dan madrasah. Pendidikan dan pengajaran secara lebih tersusun. Dorongan belajar bermula dengan pengajaran membaca Al-Quran dan kitab-kitab. Ketiga ialah bahasa dan kesusasteraan. Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. Dari segi bahasa, perubahan besar berlaku apabila masyarakat Melayu menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Bahasa Melayu memainkan peranan lebih penting apabila digunakan untuk menulis kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, undang-undang dan pentadbiran.
Dia dipilih sebagai bahasa pengantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh alam Melayu. Keempat ialah perundangan. Sistem perundangan yang berubah. Contohnya, Melaka mempunyai hukum kanun Melaka yang meliputi tanah, sungai, dusun dan setiap tanah jajaran takluk Melaka. Undang-Undang Laut Melaka meliputi perusahaan perkapalan, pendadangan di laut dan di darat dan kegiatan yang berkaitan dengannya. Kedua-dua kumpulan undang-undang ini adalah didasarkan kepada hukum syariah dan juga hukum adat dari telah wujud sesat dahulu lagi. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan Islam dilanjutkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Bidang kuasa tersebut sangat terbatas dan dinyatakan secara terperinci satu persatu. Apakah politik dan pemerintahan dalam tamadun Melayu? Politik dan pemerintahan dalam tamadun Melayu adalah institusi Islam didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Jabatan Agama Islam dan Syariah. Kitab Undang-Undang Laut dan Hukum Kanun Melaka dihasilkan untuk panduan masyarakat. Jawatan seperti Kadi, Imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Seterusnya, sistem kekeluargaan. Berteraskan Islam dan adat. Institusi kekeluargaan lebih beratur dengan adanya garis panduan berasaskan ajaran Islam. Contohnya, dalam pemilihan jodoh, tanggungjawab suami isteri dan anak-anak terhadap ibu bapa. Ibu bapa meletakkan nama yang baik kepada anak mereka, mengadakan akikah, mengusuhkan anak sehingga berumur 2 tahun, mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Yang akhir, adat dan cara hidup. Mengenepikan adat yang dianggap berjanggal dengan akidah dan kepercayaan Islam. Contoh-contoh perubahan adat dan cara hidup adalah seperti berikut. Kelahiran bayi disambut dengan persiapan 7 lapis kain kuning, hiasan katil berwarna kuning, pulut kuning dan putih. Kelahiran bayi disambut dengan azan dan ikamah. Perkahwinan dilakukan oleh kadi dan 2 orang saksi, upacara khatam, Al-Quran dan berzanji. Mengadakan majlis bacaan Yasin dan doa selamat. Membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengelakkan gangguan syaitan. Kesan daripada perubahan adat ini telah mewujudkan suasana hidup yang lebih teratur, seperti adat berkeluarga, berjiran tetangga, adat menuntut ilmu, adat berkampung dan sebagainya. Menjadikan golongan bawahan mula mendapat perhatian dan penghormatan. Tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu.